tadi ya. Jadi bersama saya 1 jam, 3 sampai 4, 3 lebih sampai 4 kita laju sikit untuk analisa pasaran. Dan malam nanti jangan miss Khairul. Dan rakan-rakan yang lain jangan lupa malam nanti 7 sampai 9 ya, saya akan cuba terangkan mengenai struktur korektif dan macam mana kita cari peluang untuk nak enter pasaran. Dan apa yang saya gunakan dalam analisa kita ni adalah berdasarkan sistem berkenaan ya. Jadi sebelum kita mula seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat direct kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Kita ada angka untuk GDP US malam tadi ya, yang menunjukkan bacaan tertinggi sejak 40 lebih tahun, 40 tahun, tahun Februari 1982, 40 tahun ya. Ini adalah bacaan tertinggi, menyebabkan sekali lagi pasaran mula menjangka balik selepas Fed Powell dan beberapa FOMC members played down ya, kemungkinan untuk Fed menaikkan kadar faedah sebanyak 50 poin pada mesyuarat Mac. Angka malam tadi selepas angka NFP minggu lepas menyebabkan pelabur mula menjangka kembali kemungkinan untuk Fed bertindak agresif menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata pada mesyuarat akan datang, iaitu pada bulan depan Mac ya. Dan ini kita nampak impak dia. Kita ada pembetulan dekat indeks, kita ada pergerakan US dollar yang mengukuh, kita nampak untuk yen pair mula ke bawah, dan ini sebenarnya lebih kepada pengukuhan US dollar. Jadi untuk hari ini kita sekarang ni kita ada data untuk kita tengok data untuk UK. GDP dia untuk UK yang keluar lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Kita ada untuk apa lain daripada tu adalah kepada angka inflasi Germany yang angka bacaan final itu tak sangat mempengaruhi pasaran. Malam nanti agak senyap kecuali Michigan punya consumer sentiment itu pada malam nanti ya. Dan ini mungkin agak rendah sedikit sebab consumer sentiment, harga naik, consumer sentiment akan lebih rendah. Jadi saya tak surprise kalau data ni lebih rendah pada malam nanti. But not really affecting the market. Kita lihat kepada chart apa yang kita nampak semasa. Bagi siapa yang enter apa yang kita bincangkan sebelum ini bukan bertujuan untuk memberikan signal. Sebaliknya melihat kepada bagaimana satu sistem dagangan diguna pakai. Anda boleh guna apa-apa teknik, semua bagus. Cumanya saya tunjukkan apa sistem yang saya pakai. Dan bagi siapa yang enter GBP AUD seperti yang kita bincangkan dalam sesi sebelum ini, pergerakan semasa dah sampai melangkaui 50% daripada kaki ketiga. Ini masuk kaki ketiga. 1, 2 dan kaki ketiga ni. Jadi apabila dah sampai 50%, anda alihkan stop loss bawah daripada ini dan keluar 50%. Itu sistem yang saya pakailah. Lepas tu biar api lah. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, dia buat apa, kita tak ada risiko. Ini adalah untuk GBP AUD. Saya letakkan nota dia dalam sini, di mana price dah naik 50% daripada kaki ketiga tu, dan saya dah letakkan stop loss bawah swing. Saya tak letakkan dekat entry, sebaliknya bawah swing terbawah.
dan ambil keluar separuh. Itu adalah apa yang kita dalam sistem saya lah. Dia pergi, dia tak pergi, dia kena balik BE, kita loss sikit, tak apa. Saya tak ada risiko. Sistem ini lebih kepada pengurusan risiko. Itu dia punya ni. Itu dia punya target. Bukannya hanya kepada, of course profit menjadi tumpuan, tetapi kita cari profit dengan menurunkan risiko serendah mungkin. Itu adalah sistem ni. Jadi untuk GBP AUD basically kita dah ambil separuh dan kita kita dah letakkan stop loss bawah swing ini. Okey, kita lihat kepada pergerakan semasa pasaran. Pergerakan semasa agak tak clear, di mana kita ada US 500 yang buat correction ini, kita masih letakkan sebagai wave 4, 1, 2, 3, wave 4, dan kita jangkakan satu lagi ke bawah. Ini boleh jadi benda lain. 3 di sini, 4 di sini, dan 5, dan kita sebenarnya dalam wave 1, dan kita ada benda ini ke bawah. Dan kalau ini berlaku, itu wave 2. Macam mana kita nak tahu bahawa kita tengah lihat dalam struktur yang sama ataupun kita dah ada wave 2? Itu soalan dia. Kalau kita lihat kepada pergerakan, contohnya US 100 di sini. Okey? Kita tahu wave 4 tak boleh bawah 2. Faham? Wave 4 tak kisah dia diagonal ke. 1, 2, 3, ini adalah diagonal. Kalau dia wave 4, dia tak boleh bawah daripada wave 2. Okey, kalau kita katakan ini sebagai 1, 2, 3, dan dalam apa juga fraktal, dia tak boleh bawah daripada wave 2. Jadi sekiranya ini masih ke bawah dan break wave 2, okey, kita akan lukis dia sebagai benda ni. Dan ini terlalu besar untuk jadi wave 4. Faham tak? Kalau itu berlaku, saya akan tukar the whole thing di sini sebagai wave 2. Sini 1, 3 dekat sini, 4, dan kita habiskan 1. Kalau ini adalah wave 2, then indeks lain akan buat wave 2. Jadi di sini akan jadi flat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 3, 4 dan 5. Jadi macam ni. Faham? Kalau ini berlaku. Kalau yang dekat Nasdaq tadi, break bawah daripada ini. Ya, setakat ini tak ada. Kalau dia break, dan saya tahu ini tak mungkin jadi 1, 2, 3, 4. 4 tak boleh bawah 2. Boleh? Faham? Kalau ini, dan kita akan buka struktur ini. Dan kalau ini berlaku, kalau kita zoom out sikit, kalau kita katakan ini pergerakan seperti ini, 1, 2 dan 3, 1 dan 2, ini terlalu besar untuk jadi wave 4. Okey, dan saya akan jadikan dia sebagai wave 2 di sini. Apa signifikan dia? Signifikan dia, boleh tak trade dia? Tak. Ini anda tak dapat nak trade sebab kita tak ada lagi break high. Ini pun sama, tak ada lagi break high. Tak ada lagi break high. Ini pun sama, tak ada lagi break high. Yang dah break high adalah ini signifikan dia. Sekiranya kita ada untuk US indices, Nasdaq tadi kalau dia dah buat wave 2, then kat sini akan buat benda ni. Tak break high dan turun ke bawah, kita akan enter dekat sini.
Itu signifikan dia. Kalau masih naik ke atas, Nasdaq naik ke atas, US 500 naik ke atas, DAX dan lain-lain naik ke atas, UK 100 ni akan buat satu lagi wave 5 seperti yang kita tandakan. Faham? Dan kita akan tunggu 3 wave ini di mana kita dah ada trend yang break 1, 2, 3, 4 dan 5, ataupun structure ini boleh jadi benda ni. Ini saya akan tukar pada weekend. 1, 2, tak kisah. Dia 1, 2 ke, apa ke, ini adalah 1 dan ini adalah 2. Tak kisah dia buat apa. Kalau dia break out ke atas lagi, ini mungkin cuma buat kecil macam ni kepada low ini. Tak kisah. Asalkan ada nampak 3 wave selepas dia break out ke atas. Kalau dia terus jatuh ke bawah, itu wave 2 yang merah. Faham tak? Okey, jadi mana satu setakat ini belum clear. Apa pun, kalau dia buat 3 wave ke bawah, mana kita punya 2? Okey. Kalau dia buat 3 wave ke bawah, daripada high ni, 1, 2, 3, kita akan cari entry. Asalkan dia punya ni sampai 38.2 at least. Okey? Kalau dia tak buat high dan terus jatuh, naik sekarang, tak buat high, terus jatuh, dan kita akan cari entry sebagai wave 2 di sini. Boleh? Itu beza dia. Itu yang Nasdaq tadi. Faham? Itu sebabnya anda tak dapat buat Elliott Wave cuma tengok satu chart. Dia semua berkaitan. Aku cuma lihat DAX sebab aku trade DAX. Saya buat gold sebab trade gold saja. Tak dapat. Mustahil. Anda punya chart tu akan sentiasa upgrade, akan sentiasa recount. Tak dapat. Mustahil. Saya dah pernah buat. Tak dapat. Chart sampai M1 saya pernah buat. Tak dapat. Jadi, kita lihat kepada pergerakan ini, sekiranya dia break ke bawah. Sebab ini, kenapa kita tengok? Sebab dia paling dekat. Sorry. Ini, kalau dia break 2 ni, dekat saja lagi. Kalau ini break, itu dah cerita lain. Okey? Dan kalau ini break, ini adalah 1. Ini adalah wave 2. Ke bawah lagi. Dia break ini je. Dia break sini je. Dekat dah. Belum lagi. Sebab itu saya tak tukar chart. Okey, ini adalah untuk US 100. Apa yang kita nak trade, kalau dia naik ke atas seperti kita tandakan, dan kita akan tunggu wave 2 yang ini. Kalau dia turun ke bawah daripada semasa, turun daripada ke bawah dan break 2 ni, dan kita akan tunggu 2 di sini. Tunggu 2 dekat lah. Tunggu 2 selepas ini berlaku. Sini tempat 2 dia. Faham? Kita sedang tunggu benda tu untuk nak trade. Ini mungkin 2 ini. 2 ini. Dan kita akan ada 3 of 3. Faham? Jelas? Apa setup yang kita tengah tunggu sekarang ni? Saya tak dapat bagikan level sebab dia belum buat correction yang kita nak. Jadi kalau ni, dan sekarang ni kita dah ada ini. Saya highlight dulu benda ni. Ini yang kita tunggu. Ush, apa sengit-sengit ni. Kita tengah tunggu benda ni sekarang ni. Faham? UK 100 ya. Itu yang kita tengah tunggu sekarang. Okey, balik kepada kita punya chart. Lain-lain indeks DAX saya masih lihat ke bawah. Ini adalah something yang
hit dekat sini dan masih lagi belum ada tanda-tanda untuk dia ke atas. Dan ini mungkin merupakan flat. Okey, ni tak break lagi. Sini pun sama. Jadi tak ada momentum ke atas lagi untuk DAX. Sebab itu saya masih melukis dia ke bawah. Boleh tak indeks lain? Boleh. Ini bukan tempat enter. Ini bukan tempat enter. Anda sepatutnya kalau enter wave 3 kat sini. Bukannya dekat sini. Okey, itu untuk DAX. JP225 tak ada. JP225 menunjukkan kita mungkin dah buat wave 2. Nampak? Ini. Jadi kita mungkin dah buat wave 2. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah lagi. Okey? Itu adalah untuk JP225. Belum, ni tak ada apa-apa. Ni tak dapat nak enter. Satu tu kena break. Itu tak ada break. Jadi yang ada adalah UK 100. Satu lagi adalah Spain 35. Spain 35 ni menceritakan cerita ini. Ini satu. Ini dua. Ini adalah satu. Jadi kuning tadi. Ini adalah satu. Nampak tak kenapa saya kena lukis UK 100 tadi cerita lain? Kalau dia buat correction, cuma correction ini kepada support ini. Jadi ini adalah dua. Nampak? Ya. Jadi ini ada entry. Seperti kita katakan ini ada breakout. Jadi correction untuk IBEX ni bagi siapa yang tak pernah lagi trade IBEX, dia tak sama macam yang anda trade indeks-indeks lain. Dia cuma buka pada waktu London nanti. Dia cuma buka, yelah pada waktu London. Sekarang ni tengah tutup. Ini mungkin dekat time frame, ini mungkin kalau ikut UK 100, dia akan naik ke atas dan sini akan ada divergence. Okey? Then, 1, 2 dan 3. Kepada low di sini. Low kepada low di sini. Okey, itu adalah untuk ini adalah 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bukan dalam tu. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Satu lagi high 5. Ini adalah 1, 2. Okey, apa pun tak kisah. Anda tunggu satu lagi high. 1, 2, 3. Dan anda boleh cari peluang untuk Spain 35. Kalau ikut Spain 35, UK 100 akan buat benda yang kita lukis ni. Okey? Dan UK 100 akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni. Okey? Itu adalah UK 100. Tak kisahlah. Asalkan dia buat high satu lagi. 1, 2, 3. Kalau dia buat low satu lagi, sini dah ada divergence. Anda trade UK 100. UK 100 dan juga IBEX 35 ni sama. Struktur dia lebih kurang sama. Jadi kalau anda pilih satu, anda tak pilih yang nombor 2. Okey, jangan trade dua-dua. Kalau kata masuk banyak sikit, masuk satu je. Sama je. Kalau kena stop loss, sama kena stop loss. Okey. UJ, kalau kita ada indeks yang ke atas lagi, ini mungkin berlaku. Tapi ini lebih disebabkan kekuatan US dollar, bukannya kekuatan yen. Ni pada semasa. Okey. Ini pun sama. Ini mungkin kita lihat kepada, sekali lagi, lihat kepada Nasdaq tadi. Kalau Nasdaq break ini, di sini pun akan break. Maksudnya, kita dah ada wave 5 dan kita memulakan correction yang lebih besar. Ni dah habis. Saya boleh letak macam ni.
Boleh letak macam ni. Habis. Apa pun saya tak minat untuk trade dia pada semasa. Untuk yen pair saya tak minat untuk semasa. GBP JPY. GBP JPY saya dah tukar. Structure semasa break high. Ini break high. Jadi saya kena tandakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan ada wave 2 yang dengan momentum. Wave 2 dengan momentum dekat GJ adalah sama dengan penghabisan last kali correction dekat yen pair yang lain. Boleh tak dia tak sama? Ini dijangka turun bawah daripada sini. Ini dijangka turun bawah daripada ni. Sedangkan untuk GJ, ini break high. Okey, ini break high. Dan kita cuma jangka benda ni. Boleh kalau dia wave 2. Nampak tak? Kalau anda menjangkakan motif dalam menghabiskan fraktal yang sama, fraktal di sini adalah fraktal primary. Bagi siapa yang buat edit wave, bagi siapa yang pernah belajar pasal edit wave, primary adalah struktur ini. Ataupun A yang ini. Okey, jadi kalau ini menghabiskan primary yang dalam kumpulan yang sama, kalau dia buat struktur lain dalam second dimension correlation, Kimi ada tak? Siapa-siapa yang ikut selama ni ada tak? Contoh seperti GJ di sini, itu cuma boleh berlaku kalau GJ buat korektif dalam primary. Primary sama, dua primary. Faham? Itu cuma boleh berlaku kalau dia dalam fraktal ataupun time frame yang sama. Itu time frame sebenarnya. Itu cuma boleh ditandakan dengan kaedah itu. Dia tak boleh cara lain. Jangan bukannya kita sebarang je letak. Dia ada maksud di situ. Dalam mapping dia ada maksud. Okey. AUD JPY, ini definitely kampung lain. Ini definitely cerita lain. Definitely cerita lain. So, kita katakan ini dah mula berlaku ke bawah. Okey. CAT JPY pun sama. Ini definitely cerita lain. Nampak? Ini cerita lain. So, kita katakan ini dah buat correction ke bawah. Ya. Tak ada, saya tak ada entry untuk dia sebab ini tak buat lower low. Satu ni lower low dia bawah ni. Baru dia dapat jadi, baru kita ada high, low, lower high. Ini bukan lower high. Bukan semua lekuk tu high low, high low. AUD JPY pun sama. Try tengok time frame besar sikit. Satu ni tak break A. Kalau satu ni break A, anda boleh trade dua. GBP JPY. GBP JPY pun sama. Ini tak break. 4 ni tak break. Ini break high lagi. Jadi tak ada. Ya, jadi yang leading dalam yen pair apa? UJ dengan GJ. Faham? UJ dan GJ leading dalam yen pair. Euro JPY ini yang lagging. Sebab dia break ke bawah. Saya tak entry untuk short euro sebab saya masih melihat euro AUD ke atas. Kalau nak masuk juga untuk yen pair, better saya trade AUD JPY daripada euro JPY kan. Masalahnya AUD JPY tak ada benda tu. Itu sebabnya saya tak enter. Ni maksud saya. AUD JPY tak buat low sini. Euro JPY ada. Ni Euro JPY. Break. Dia naik.
Tu beza dia. Saya tak nak short euro JPY sebab kita sedang lihat euro AUD ke atas. Saya tak nak short saya tak nak short euro. Ini kita sedang lukis ke atas. Sebab itu saya tak nak short euro JPY. Setup dia ada, saya terangkan. Ini setup ni untuk sell. Kita dah sampai 100%. Ini kita dah cerita semalam. Ini dah sampai 100%. Mana pula pergi 100%? Okey, 3 wave di sini. 1, 2, 3. Dah sampai. Okey, dan reaction daripada situ. Okey, itu adalah untuk Euro JPY. CAD JPY pun sama, everything sama. Ini pun dalam kawasan equilibrium. Cumanya ini pun sama dalam kawasan 100%. Cumanya satu ni tak break ke bawah. Kalau satu ni break A saja, tak perlu break B. Break A saja, 1, 2, 3 kita dah trade. Okey, itu CAD JPY. New Zealand dollar JPY. Ni yang kita ceritakan sejak minggu lepas. Okey, reaksi daripada 3 wave correction. Reaction dia dan count untuk korektif dia complete. Count untuk korektif dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Malam ni kita akan cerita banyak benda ni. Iaitu kepada structure korektif. Cuma kira lekuk je. Okey, dan reacting daripada blue box. Kenapa? Ini bagi mereka yang agresif, ini ada entry. Okey, ini ada entry. 1, 2, ni. Ini high, low, lower high, lower low, break, kita dah ada trend. Okey, untuk habiskan struktur ini. Sebelum ini naik ke atas. Itu adalah untuk New Zealand dollar JPY. Okey, euro US dollar. Ada soalan untuk yen pair? Ada soalan tak untuk yen pair? Semua senyap ni ataupun saya tak nampak any soalan. Tidak apa, saya refresh dulu. Okey, kalau tak ada soalan kita terus kepada tanya soalan ni. Kalau tak faham tanya. Kalau anda nak tahu apa struktur kenapa kita tengok macam tu, ikut yang sesi malam ni. Tapi kalau anda nak fahamkan daripada sudut cat-cat ni semua saya dah kongsikan 2 kali tengah malam tadi, awal pagi tadi saya kongsikan cat ni. Satu NJ, okey. Faham kan, Din? Clear kan benda tu yang kita cover hari-hari. Semalam tak sempat ni kita tengok bola dan Liverpool menang seperti biasa. Okey. Apa dia euro US dollar masih ke bawah. Sebab tu saya duk sebut belum masanya untuk dolar lemah. Boleh tak entry dia? Tak. Dia berada dalam kawasan box dia. Okey. No entry dia. Ini adalah flat structure. Boleh lagi ke bawah. Boleh lagi ke bawah selagi dia atas daripada ini. Ingat, ini tak berlaku high. Jadi ini tak dapat nak entry. Dia selagi kita nampak yen pair, dia satu zone deal. Dia tak ada yang dia NJ kan. NJ. Zone dalam pasaran, dia bukannya satu line tau. Simple. Anda ambil broker lain, anda tengok price tak sama. Sebab itu dalam forex terutamanya, anda tak akan ada
tu saya pelik orang dapat yang apa ngam-ngam satu pip kan, sharp entry. Dalam forex there is no such thing as benda itu. Dia tak ada. Sebab kita dalam apa, tak payah forex yang dekat chart ni lah. Anda pergi money exchanger, anda tukar US dollar. Anda tukar bawa 10 ringgit, bawa 10 ringgit sikit sangat. Bawa 50 ringgit, anda pergi tukar Sing dollar. Anda akan dapat rate tak sama, betul tak? Tak payah nak dapat rate yang sama. Semua sama, 3.8 or whatever lah. Payah. Kan? Itu yang dekat kedai. Dekat chart ni lagi lah, lain broker, lain spread kan. Anda akan dapati dia dalam satu zone. Zone berkenaan kita identify sebagai the blue box between 100 to 161.8. Jadi that's why there is no such thing as sharp entry dalam forex. Tak ada. Saya tak faham. Kalau bukan saya nak condemn any teknik tetapi cuma saya bagi tahu itu natijahnya, itu asasnya kepada pasaran currency ni. Sebab dia adalah over the counter. Samalah macam kedai. Cumanya kita berdagang duit tu dekat chart. Itu je beza dia. Okay, euro US dollar, nothing. This is not something yang anda nak enter. GBP US dollar sama. Kita masih melihat ke bawah, satu tak break low. Seperti yang saya sebut sebelum ni, bagi mereka yang agresif, dua ni anda dah sepatutnya entry. Okay. Kalau mereka yang agresif dekat H1 ini sampai, rasanya tak sampai, tak tahu sampai ke tak. Okey, ini hampir sampai lah, ini tak sampai. Okey, itu adalah untuk AUD US dollar. NZD US dollar pun sama, kita tengok sampai ke tak. Ni pun tak sampai. Jadi tak ada. Kalau anda letak limit order, anda tak akan trigger. Kalau ikut sistem saya lah. Saya kalau dia macam ni tak sampai, saya tak kejar. Saya tak pergi, tekan kan. Tak ada. Macam market esok tak ada buka. Esok memang tak buka. Hari Isnin tak buka kan. Saya tak kejar. Sekati dia lah nak buat macam mana. Tak sampai kan. Ini adalah untuk AUD US dollar, NZD US dollar. Ada set up dia dekat situ tapi tak sampai. UK tak ada. Satu tak break high. Satu ni tak break high. Itu adalah untuk UK. Gold dah, kalau US dollar dah mula kuat, dan kita katakan gold kalau tanya saya, gold boleh buat apa saja. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Kalau anda seorang agresif, anda boleh tunggu gold breakout ini. Kalau dia buat 5 wave. Kalau anda agresif dan anda tarik Fibo dan dia tak sampai 100%. Kalau dia tak sampai 1, 2, 3, anda boleh cari untuk short. Kalau dia tak buat low, tak break low ini 3, 4, 5, dia boleh naik lagi ke atas. Biarpun anda nampak macam 5. 5 tu senang nak tukar jadi 3. Gold tak ada apa-apa. Gold nothing. Gold sideway. Anda cerita apa pun, teknik apa pun, gold ni sideway. Kecuali anda trade dekat M1, M5. Itu saya tak dapat nak bantu. Itu saya surrender. Okay? Gold nothing. Saya lebih menunggu benda ni. Kalau indeks betul ke bawah, gold ke bawah, then bearish ni akan ke bawah. Saya tunggu ni. Ni lagi murah. Kan? Leo? Faham? Ya, itu adalah untuk bearish. Silver pun sama. Ini dah totally kampung lain. Dah kampung, dia dekat Sinsuran, dia pergi Inanam. Lepas tu dia nak pergi Kinarut. Ni dah sampai dekat Keningau dah dia. Jauh dah. Faham? Tiba-tiba Sabah kan. Saya kat Sabah kan.
pening. Ya, saya tak kata tak dapat nak guna M1, M5. Cumanya saya tak dapat pergi terlalu kecil time frame. Razali, kalau anda tengok chart orang lain buat elite wave, anda jarang akan nampak sub-minuet ni. Saya beritahu betul. Paling kecil yang biasa anda akan nampak adalah minuet. Yang biru ni. Anda jarang akan nampak yang merah. Masalah. Jauh dah. Sampai ke Ningau. Mahu tak? Dia kampung lain ni. Ni kampung lain. Ya. Kalau anda katakan silver dah ke bawah, macam mana anda kata gold nak ke atas kan? Belum. Belum lagi. Sebab kita masih melihat dolar kuat. Ya. Sama macam gold tadi. Kalau ini break out 1, 2, 3, 4, 5, break ini je. Tak payah break ini. Break ini je. 1, 2, 3, anda boleh short. Saya tak kondon untuk short precious metal. But kalau teknikalnya, situ ada setup. Sampai ke Ningau. Sampai Tenem. Sampai Tenem dia. Kalau kereta api jalan. Kalau tak jalan, tak jadi pergi Tenem. Macam mana kereta api boleh jalan tak jalan? Okey. Ini adalah untuk apa ni? Minyak. Minyak 1, 2, 3, 4, 5. 1. A, B, C 2. Ni 2. Kita jangkakan 1, 2, 3, 4, 5, 3. 4, 5. 1 lagi. Minyak. Minyak belum. Bedau. Bahasa Iban dia bedau. Belum lagi. Belum apa-apa lagi untuk minyak. Saya tak nak trade minyak. Saya nak trade kawan dia. Saham dia. Kalau ikut saham dia, minyak nak jatuh dah. Kalau ikut saham dia, ini nak jatuh macam ni. Jadi minyak mungkin jatuh. Kalau dia jatuh macam ni, then kita akan cari untuk trading ada trade. Tapi kalau anda melabur nak pegang lama, tak. Anda tunggu dia buat besar sikit. At least kepada structure ini. Dan anda masuk. Sama juga dengan Exxon. Kalau ikut saham dia, maksudnya untuk minyak ni, ini dah buat macam ni. Kalau ikut saham dia, ini simple je tukar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, habis. 1, 2, 3 ke bawah. Kalau setakat Elliott Wave. Elliott Wave boleh buat apa sahaja. Asalkan anda tak langgar hukum dia. Kalau dia buat benda ni ke bawah, then kita akan ada yang lain-lain company minyak tadi, jauh sikit. Boleh dah dapat beli murah sikit. Faham tak? Boleh beli murah sikit. Kan? Tak perlu modal banyak sangat. Tak payah pakai leverage. Ini yang ni mahal. Chevron mahal. Kalau nak murah sikit, anda masuk kepada adik dia, Exxon. Exxon murah sikit. Macam Pian selalu cerita Chevron. Macam saya cerita Exxon. Dia banyak duit. Lain. Ni murah sikit. Saya kalau beli saham yang saya nak simpan lama, saya cerita apa? Saya cerita harga. Kan? Sebab kita tahu dia sama. Anda nampak dua kan? Proton X, apa Proton sekarang? X70. X, apa dah? Kecil je. X50. X50. Dua-dua sama. Satu harga murah, satu harga mahal. Baik aku beli harga murah. Dia sama. Tunggu dia turun. Dia sama. Kan? Macam mana nak kata lain? Produk dia sama. Ini lebih trading Exxon. Yang ini lebih berkecamuk dia. X50. Mana tahu. Okey. Itu minyak. Copper. Copper. Ini dah kampung lain lah. Ini kekuatan US dollar. Okey. Ini copper. Satu lagi ke bawah untuk copper. Kita trade Freeport. Faham? Jadi kalau dia punya ni ke bawah, ini pun ke bawah. Anda beli copper, try beli copper satu lot. Anda tengok berapa harga dia. Kita tengok benda ni murah sikit.
Ini $30. Kan? Tengok gold. Belilah Barrick murah sikit. Tahu gold je trade. Oh, gold laju sikit dan masuk besar sikit kalau nak laju sikit. Laju sikit tu sebab leverage kuat. Saya macam ni. Ada masanya kita guna leverage. Tapi kalau tengok faham sistem saya tak guna leverage tau. Saya tak guna leverage langsung. Sebab stop loss saya cukup untuk jumlah yang saya letakkan. Saya tak, kalau anda buat position sizing, anda tak akan kira leverage. Faham? Itu yang bunuh ramai banyak account. Tapi kalau anda nak belajar, maybe nak kaya cepat, yes, pakai leverage. Kalau faham sistem saya tak pakai leverage langsung. Kalau berapa XM bagi 888, ambil lah 888. Saya tak kira dia. Saya mengira equity, saya tak kira margin. Maksudnya kalau ada bonus ke apa, saya tak kira. Saya kira actual duit. Tu cara saya lah. Mungkin cara orang lain lah. Tapi saya gula-gula ni saya tak terima sangat. Faham? Gula-gula. Faham gula-gula? Okey. Untuk apa ni? Untuk Euro AUD kita jangkakan bahawa wave 2. Ingat hujung minggu ni saya akan tukar benda ni kesemuanya kepada 2. Hujung minggu ni. Ini mungkin breakout ke atas. Apapun anda tak ada nak short Euro AUD semasa. Kita tak trade Euro AUD ni dekat H1 ada set up tau. Ini ada set up. Saya dah ceritakan ini ada set up. Ini ada set up. Kenapa kita tak trade dia? Sebab kita trade GBP AUD. Dua-dua ada AUD. Faham? Okay. Masa dia jalan dalam ni, punyalah ramai Zul. Bila dia naik? Kang saya jawab pukul 7.05. Susah juga. Saya pun tak tahu pukul berapa dia naik. Saya tahu dia sampai zone. Dia dah sampai 50% lock. Itu je saya tahu. Saya buat benda berulang. Kan? Ini nampak macam dah engulfing turun. Ada siapa tanya saya semalam? Ni kan? Ni ke? Candlestick. Okey, kita tengok candlestick lah. Ni dah engulfing bang. Siap SS. Hantar. Ni dah engulfing. Engulfing anda tak tengok macam ni tau. Engulfing anda tengok kawasan macam ni. Anda tak tengok engulfing tengah dunia. Kan? Kata pakai candlestick. Tahulah sikit candlestick. Candlestick tak pergi engulfing macam ni. Engulfing kena ditengok bila hujung trend. Kalau anda tengok CRS, anda tengok CRS kawasan ni. Anda tak tengok CRS kawasan macam ni. Kan? Dekat extreme area anda tengok CRS macam ni. Ni dia separate, dia lain daripada orang. Saya ada teknik pakai CRS, tapi untuk sistem kita, sebab saya nak semua orang boleh pakai. Untuk structure, anda pakailah teknik anda. Jadi apa dia? Sini bukan ini bukan engulfing. Engulfing kat sini tak valid. Faham? Sini ada engulfing satu lagi. Banyaknya engulfing kau. Apa dia? Kalau nak engulfing, cari yang ekstrim macam ni. Ada pin bar lah, apalah. Yang macam ni tak dapat. Kawasan sini. Yang dia terpisah daripada lain. Itu cara pakai CRS. Tak tahulah teknik lain, saya tak tahu. Tapi itu cara asas pakai CRS. Dia kena separate. Dia tak dapat yang dekat, dia panggil railroad. Jalan nak pergi Tenem tu kan. Macam ni. Tak dapat. Kan? Tak dapat cara tu. Kuat minum kopi dia. Okey. Jadi untuk GBP AUD ni kita dah retrieve ya. Saya ni TP dia adalah dekat ni. Jauh TP dia. 9711. Itu kawasan ni. Ini dah tak ada risk. Dia pergilah dia tak pergi. Kalau dia buat macam ni, anda nampak nanti kan. Ni cara mengurus bila dah pergi. Boleh re-entry tak? Tak ada cerita re-entry. Kalau dia pukul berapa kita jam ni? Ada 8 minit lagi. Okey.
Kalau dia buat macam ni. 1, 2, ada tengok dia break out ke atas, 3. Kalau dia nampak sekampung, faham tak? Sekampung, 1, 2, 3, nampak sekampung. Anda tak boleh stop loss sini. Saya nampak ramai suka nak letak bawah-bawah swing satu-satu. Boleh. Tapi kalau saya nampak dia sekampung dan berakhir dengan divergence 4, 5. Anda letak kat sini, ni buat wave 2. Ambil dia pergi balik. Banyak kali kena kan? Anda nak tengok, kalau macam ni wave 3. Ni wave 3. Ini snake. Ini RSI paling tinggi kan? Betul? Kalau kita tengok time frame kecil, anda akan tengok wave 3 kat situ. M5. Sini adalah wave 3. 1, 2, apa tak? 1, 2, 3, 4, 5 ada divergence. Kita mungkin tengah tengok benda ni. Wave 4, wave 5. Okey? Lepas tu dia akan buat wave 2. Jadi kalau dia break ini, then anda boleh letak stop loss bawah ni. Hanya bila kampung dia dah reset. Berakhir dengan divergence, reset. Faham? Baru anda alihkan bila dia break out dan alihkan bawah ni. Lepas tu biarlah sekati. Okey, itu adalah untuk GBP AUD. Okay, GN pun sama. GN kat sini, kalau anda jangkakan GBP AUD ni adalah wave 2 kepada 3, 4, 5 lagi ke atas, GN kat sini, sini akan extend. Faham tak? Biru dia, yang biru ni, nanti, sini akan extend. 1, 2, 3, 4, 5. Yang biru ni. Ini akan extend. Akan extend. 2, 3, 4 dan 5. Barulah dia dapat jadi wave 5 dalam 3 nanti. Boleh? Itu adalah untuk GN. Clear? Yang kita tunggu cuma untuk ni saja. Kita tengok kepada ni US 100, adakah ini break ke tak? Sebab kalau break, then kita akan ada 1, 2, 3 besar. Itu 2. Kalau tak break, itu adalah wave 4 dan kita ke atas untuk wave 5. Dan apa yang kita nak trade bukan US 100. Trade ini. Kalau dia dah buat wave 2, dan ini akan buat macam ni. 1, 2, 3. Kita trade ini. Wave 2. Kalau dia buat ke atas, then 1, 2, 3. Kalau dia buat ke atas ni tricky sikit. 1 ni kat sini. 2 ni kat sini. 1 ni adalah 1 ini. Tak kisahlah. Kalau dia buat 1 lagi high, 1, 2, 3 anda trade. Itu je beza dia. Itu mungkin saya akan update ujung minggu. Ini belum. Ini mungkin dalam hari Isnin atau hari Selasa. Jadi kalau petang Isnin kita belum ada sesi lagi, itu berlaku, anda dah tahu apa nak buat untuk UK 100. Ya? Clear? Kita tengok time. Clear apa kita nak buat? Clear apa yang kita sedang tunggu? Deal? Faham So itu action plan kita. Trade yang ada sepatutnya anda dah ada, bagi mereka yang lama ikut, anda dah ada UCAT dekat H4. Ini sepatutnya anda dah ada. Ni tadi contoh dia yang untuk urus. Kalau ini break, ini sekampung, ini dah reset. Okay, ini dah reset. Jadi kalau dia break out atas satu, stop loss yang bawah ini akan alih bawah ini. Faham? Hanya jika dia break high sini.
dan anda lock position. Hanya jika dia break high ni, dan breakout ini hendaklah RSI dia hendaklah break. Baru kita ada 1212. Kalau ini tak break high, then anda tak alih lagi. Okay? Boleh? Clear? RSI dia kena break. Kalau dia break, then anda alih. Sebab itu bukan wave 4. Kalau tak, kita boleh alihkan 3 sini, 4 sini, 5. Dia buat macam ni. Kita baru alih kena. Cantik. Yes. Tunggu break satu lagi RSI. Sebab itu kalau dia break, itu bukan wave 5. Itu sama ada wave 3 ataupun wave 1 of 2. RSI dia kena break. Then baru kita alih. Clear Leo? Ulang-ulang dah saya. Malam ni jangan miss 7 sampai 9. Kita akan ceritakan banyak berkenaan dengan sequence ni. Jangan lari. Agong kata kan, sila duduk, jangan lari. Malam ni. Kita tak sama level dengan Agong lah. Agong lama. Jangan lari, duduk. Malam ni 7 sampai 9. Kita akan banyak bercerita pasal sequence. Kita dah ceritakan mengenai motif malam tadi. Kita akan lihat kepada korektif. Dan saya dah bagi banyak contoh-contoh macam mana anda kaitkan fractal tu. Tapi pada malam ini, saya akan perkenalkan kepada sequence chart berdasarkan korektif dan asas dia dahulu malam ni. Jadi lepas tu kita akan banyak sentuh benda-benda tu lah. Jangan miss malam ni. Jangan lari dia. Sabar. Okey, jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Kita jumpa pada malam nanti 7 sampai 9. Terima kasih semua Leo, Dil, Marcella dan rakan-rakan yang lain. Marcella ada, senyap je. Marcella Razali, siapa lagi? Khairul dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti.